Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyuddin. Para pelajar sekalian, pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran ke-21 di bawah bahagian Sirah dan Tamadun Islam tingkatan 3, iaitu Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah. Tajuk ini terbahagi kepada dua unit, iaitu unit yang pertama Perjanjian Hudaibiyah dan unit yang kedua Pembukaan Kota Mekah. Mari kita lihat dahulu unit yang pertama, Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku disebabkan oleh beberapa perkara. Mari kita lihat kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Rasulullah SAW telah bermimpi bahawa baginda telah memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Dan para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah itu. Pada hari Isnin, iaitu pada awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW telah bertolak ke Makkah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Kemudian, para sahabat dan Rasulullah berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka juga turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka, iaitu untuk melaksanakan umrah. Kedatangan rombongan Rasulullah SAW ini telah diketahui oleh musyrikin Makkah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Makkah. Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya yang berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah SAW daripada memasuki Makkah di satu tempat yang dipanggil sebagai Qura' Al-Ghamim. Namun begitu, Rasulullah SAW melalui jalan lain untuk mengelakkan pertemuan dengan tentera Khalid Al-Walid. Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah. Baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqa'. Beliau telah menjadi perantara Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah SAW bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah dan para sahabat tersebut bukan untuk berperang tetapi untuk menunaikan umrah sahaja. Rasulullah SAW telah mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menemui musyrikin Makkah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Utsman ditahan oleh musyrikin Makkah dan selang beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematian Utsman. Rasulullah SAW dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah SAW dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini dikenali dengan Bai'ah Al-Ridwan. Musyrikin Makkah mengetahui tentang Bai'ah Al-Ridwan. Lantas mereka menghantar Suhail bin Amru untuk membuat perjanjian Rasulullah SAW. Lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Apakah isi kandungan perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak boleh memasuki Makkah pada tahun itu, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Tetapi mereka dibenarkan masuk ke Makkah pada tahun hadapan, iaitu tahun ke-7 Hijrah, dan hanya dibenarkan berada di Makkah selama 3 hari sahaja. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang bersarung. Dan orang-orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Yang kedua, tiada peperangan antara kedua-dua pihak selama 10 tahun. Yang ketiga, mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Dan mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Makkah juga, mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Keempat, orang Makkah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Makkah. Sebaliknya, sesiapa yang lari dari Madinah ke Makkah tidak perlu dikembalikan. Apakah hikmah perjanjian Hudaibiyah dimeterai? Yang pertama, perkembangan dakwah Islam.
Musyrikin Makkah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah SAW. Ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan seperti Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dan Uthman bin Talha. Rasulullah juga telah membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab seperti Bahrain dan Oman serta kerajaan luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Dari sudut perkembangan politik Islam, musyrikin Makkah secara langsung telah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Dan Rasulullah SAW juga telah mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, antaranya Bani Khuza'ah. Rasulullah SAW mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab dan telah mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Makkah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam Madinah. Dari sudut perkembangan ketenteraan Islam, kekuatan ketenteraan Islam telah bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Telah mewujudkan juga suasana aman antara kerajaan Islam, Madinah dan musyrikin Makkah. Seterusnya, kita pergi kepada unit yang kedua, pembukaan kota Makkah. Para pelajar sekalian, mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab kepada pembukaan kota Makkah. Kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah lagi. Kabilah Bani Khuza'ah telah mengikat janji dengan Rasulullah SAW, manakala kabilah Bani Bakar pula mengikat janji dengan musyrikin Makkah. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah, kedua kabilah ini tidak boleh berperang selama 10 tahun. Pada malam bulan Syaban tahun ke-8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah telah mengetahui sekumpulan daripada kabilah Bani Bakar dan musyrikin Makkah telah menyerang Bani Khuza'ah yang sedang berada di Al-Watir. Dan beberapa orang daripada Bani Khuza'ah telah dibunuh dan ada di antaranya dibunuh di kawasan Tanah Haram. Umar bin Salim Al-Khuza'i segera menuju ke Madinah untuk memaklumkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Dengan berlakunya peristiwa itu, musyrikin Makkah telah melanggar isi perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW segera merancang strategi untuk membuka kota Makkah. Berikut merupakan kronologi pembukaan kota Makkah. Pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah telah bergerak ke Makkah bersama 10,000 tentera. Abu Ghifari telah dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Pasukan tentera Islam berhenti di Mar At-Tahran. Rasulullah SAW memerintahkan 10,000 tentera untuk menyalakan 10,000 unggun api. Abu Sufyan meninjau pasukan tentera Islam. Kemudian beliau tersempat dengan Al-Abbas. Lalu Al-Abbas membawanya menemui Rasulullah SAW. Akhirnya beliau memeluk Islam. Rasulullah SAW menghargai pengislamannya dengan memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Dan pada pagi Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah tersebut, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan menuju ke Makkah. Ketika itu, musyrikin Makkah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Abu Sufyan telah mengumumkan kepada musyrikin Makkah untuk berlindung di rumahnya, di rumah masing-masing ataupun di dalam Masjidil Haram. Apabila tiba di Zutua, Rasulullah SAW telah membagikan tentera Islam kepada 4 pasukan di bawah 4 orang panglima, iaitu Rasulullah sendiri, Khalid bin Al-Walid, Zubair bin Al-Awwam dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid Al-Walid. Mereka dihalang oleh sekumpulan musyrikin Makkah sehingga menyebabkan 2 sahabat gugur syahid dan 12 musyrikin Makkah pula terbunuh. Dan akhirnya Makkah telah berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah bersamaan dengan 630 Masihi. Apakah faktor yang membawa kepada kejayaan pembukaan kota Makkah? Yang pertama, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Rasulullah SAW bermimpi sebelum perjanjian Hudaibiyah menjadi tanda pembukaan kota Makkah. Yang kedua, strategi Rasulullah SAW.
Perancangan pembukaan kota Mekah dibuat secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Baginda mengarahkan untuk menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh. Baginda telah membagikan pasukan tentera kepada 4 pasukan yang masuk ke Mekah mengikut arah yang berbeza. Yang ketiga, adanya tentera Islam yang mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa perbezaan suku kaum dan kabilah. Kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah SAW tanpa batahan seperti mana pasukan Zubair bin Al-Awwam yang masuk ke Makkah melalui dataran tinggi dan berhenti di Al-Hujun. Mereka tidak meninggalkan tempat itu sehingga Rasulullah SAW sampai kepada mereka. Yang keempat, musyrikin Makkah bertambah lemah. Banyak pemimpin Quraisy telah memeluk Islam sebelum pembukaan kota Makkah seperti Khalid Al-Walid dan Abu Sufyan. Sebahagian pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah seperti Abu Jahal, dan tidak semua musyrikin Mekah bangkit menentang kemekaran tentera Islam. Apakah langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah? Pertama, menegakkan syiar Islam. Baginda Rasulullah telah menunaikan tawaf dan mengucup Hajar Aswad serta memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya. Baginda juga telah mengarahkan Bilal bin Rabah melakukan azan di atas Kaabah. Baginda juga telah menghantar beberapa pasukan ke sekitar Makkah untuk menghapuskan berhala di sana seperti berhala Uzza di Dakhlah, berhala Suwa' di Rihad dan Manah di Al-Musallal. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Rasulullah telah menyeru musyrikin Makkah untuk memeluk Islam dan melakukan bai'ah dengan penduduk Makkah di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencuri, tidak berzina dan membunuh anak. Yang ketiga, menguruskan pentadbiran Makkah. Baginda telah mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Utsman bin Talhah dan telah memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Yang keempat, Rasulullah SAW memaafkan kesalahan penduduk Makkah di mana Baginda telah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Makkah yang pernah mengingkari Baginda dan mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada pembukaan kota Makkah? Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati. Sebagai umat Islam juga, kita hendaklah melakukan suatu tugasan secara terancang untuk menjamin kejayaan tugasan tersebut. Dan akhir sekali, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak mendapat kemaafan. Begitulah tadi penerangan sedikit sebanyak tentang tajuk Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan kota Mekah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengulang kaji.